orang yang beriman. Allah nak cerita kepada kita wajib puasa, tapi dia mulakan dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Ada dua maksud yang terbesar. Maksud yang pertama ialah Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu bahawa kalau dalam hati kamu ada iman, sudah pasti iman tersebut akan menyebabkan kamu menerima ibadah puasa ini. Alhamdulillah. Ya. Sebab orang kalau tak ada iman, berat puasa ni nak buat. Lepas tu ramai lagi orang-orang yang tak berpuasa. Ya, walaupun jumlah dia sedikit dalam masyarakat kita, tapi ada lagi yang tak nak berpuasa. Sebab apa? Sebab ibadah puasa ni ibadah yang orang-orang beriman saja yang melakukannya, kerana dia terjemah daripada iman kita. Kita beriman kepada adanya Allah, kita beriman adanya ada hari akhirat, kita beriman kepada adanya syurga neraka. Semua itu menolak kita untuk berpuasa. Kalau aku tak puasa, api neraka tunggu aku. Kalau aku berpuasa, syurga tunggu aku. Ya, ini semua kepercayaan akidah kita, dia yang menolak kita untuk kita berpuasa. Yang kedua, maksud ayat ini Allah Ta'ala suruh kita puasa, tapi dimulakan dengan iman. Maksudnya ialah Allah Ta'ala nak suruh kita supaya dalam berpuasa ni bawalah iman bersama-sama. Ya, puasa dengan penuh keimanan. Sebab itu dalam hadis lain Nabi kata apa? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Siapa-siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, makna dia masuk, dia bawa ibadah puasa ni, bawa bersama dengan iman dia. Ya, nescaya diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi Allah Ta'ala mahu kita puasa, jangan jadikan puasa itu satu budaya. Ya, orang lain puasa, kita puasa. Orang lain puasa dengan penuh keimanan, tetapi kita puasa kan ikut orang lain puasa. Tak. Kita puasa dengan penuh keimanan. Jadi Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Jadi puasa ini satu perkara yang fardu ke atas kita semua. Mereka yang sudah akil baligh, ya, yang tidak ada keuzuran, menjadi kewajiban untuk berpuasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana ia juga telah difardukan kepada orang-orang dahulu kala. Makna orang-orang dahulu kala sebelum umat Nabi Muhammad, umat Nabi Ibrahim ke, umat Nabi Musa ke, mereka juga telah difardukan puasa. Bermakna puasa ini adalah satu produk yang Allah Ta'ala keluarkan, yang telah diguna pakai oleh orang-orang dahulu kala. Sesuatu produk yang dulu orang dulu pakai, orang sekarang pun pakai, menunjukkan produk itu produk yang sangat baik. Kalau produk itu tak baik, dulu orang pakai, sekarang ni orang tak guna dah. Tapi Allah kata apa? Ibadah puasa ini orang-orang dahulu kala pun guna, sekarang ni aku nak kamu gunakan juga. Sebab apa? Sebab ibadah puasa ni satu ibadah yang sangat baik. Ya. Dan Allah sebut lagi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala gunakan istilah la'alla, la'allakum la'alla. Apa makna la'alla? Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita harapkan, ya, mudah-mudahan kita harapkan, dia ada dua perkataan. Satu la'alla, satu laita. Laita ni kalau terjemah dalam bahasa Melayu, maknanya harap-harap juga. Kan? Seperti mana kita baca dalam surah An-Naba, laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Bila orang masuk dalam neraka, dia harap alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Dia guna ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah masuk neraka ni, tak kena azab. Tapi benda tu tak mungkin berlaku. Mereka tetap akan diazab. Itu kalau guna laita, benda yang berharap tapi tak mungkin akan dapat. Satu lagi berharap dalam bahasa Arab diguna la'alla, la'allakum tattaqun. La'alla ni berharap dan kita boleh dapatkan benda itu. Jadi dalam ayat puasa ni Allah kata apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Maknanya
takwa itu kita boleh dapat melalui ibadah puasa ni. Ya. Jadi kesan daripada ibadah puasa akan menjadikan seseorang itu orang yang bertakwa. Satu proses yang akan berakhir dengan sifat takwa. Ya. Takwa ni apa dia? Takwa ni maknanya orang yang takutkan Allah, takut dengan Allah. Yang kedua, segala gerak kerja dia, perbuatan dia, percakapan dia, semua kerana nak cari untung di akhirat. Ya. Dia takkan buat satu percakapan, dia takkan buat satu perbuatan yang bawa dia rugi ke akhirat. Orang yang memastikan cakap dia, perbuatan dia, pandangan dia, pendengaran dia, semua bawa untung dekat akhirat, itu orang bertakwa. Jadi orang yang berpuasa ni, kata Allah, habis saja puasa nanti, cara dia berfikir dah tak sama macam dulu. Kalau dulu fikir macam-macam, sekarang ni fikir yang bawa dia untung di akhirat. Orang yang berpuasa, kesan daripada puasa, kalau dia berniaga, dia akan pastikan perniagaan dia ni perniagaan yang untung di akhirat. Orang yang berpuasa, selepas dia habis puasa sebulan tu, dia jadi orang bertakwa. Bila dia bercakap, dia pastikan percakapan itu bawa untung di akhirat. Apapun perbuatan dia, dia nak untung di akhirat. Sesuatu yang merugikan dia, dia takkan buat. Sesuatu yang merugikan dia, dia takkan pandang. Sesuatu yang merugikan dia, dia takkan dengar. Itu orang bertakwa. Jadi cuba kita semak balik puasa kita tahun lepas, sudahkah menjadikan kita ini orang bertakwa? Sepanjang setahun kita ni, selepas puasa Ramadan tahun lepas, bagaimana percakapan kita? Adakah kita bercakap tanpa tapisan? Untung dekat akhirat pun boleh kita cakap, rugi ke akhirat pun boleh juga. Kalau begitu maknanya kita tak dapat takwa. Sepanjang setahun ini cuba kita tengok perbuatan kita, tangan kita. Apakah tangan kita buat perbuatan yang untung di akhirat ataupun rugi? Ada orang yang untung akhirat pun dia buat, yang rugi akhirat pun dia buat. Yang penting buat. Kalau itulah sikap kita sepanjang setahun yang lepas, bermakna puasa kita tak bawa kita jadi takwa. Ya, bertengok mata kita. Takwa ialah orang yang jaga mata dia. Kalau dia guna mata dia, dia pastikan mata itu digunakan untuk bawa untung di akhirat. Sebab itu dia baca Quran, sebab itu dia pandang benda-benda yang tidak haram. Telinga dia akan pastikan telinga dia tak bawa dia rugi ke akhirat. Telinga yang bawa dia untung di akhirat. Sebab itu dia tak dengar orang mengumpat, dia tak dengar orang mencela, dia tutup telinga dia. Sebab apa? Ini semua rugi ke akhirat. Kalau adalah sifat ini, bermakna kita dah jadi orang bertakwa lah. Apa pun dia buat, dia nak pastikan untungnya di akhirat, tak nak rugi. Jadi kita masing-masing boleh muhasabah diri kita. Apakah puasa kita tahun lepas sudah menjadikan kita orang bertakwa? Andai kata kita semak balik selama setahun ni, nampaknya belum cukup takwa lagi. Ada tapi tak cukup lagi lah. 50-50 takwa, 50 lagi tak takwa. Tak apa, kita doa banyak-banyak pada Allah. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah panjangkan umur aku agar aku ni dapat jumpa dengan bulan Ramadan. Ya, doa banyak-banyak. Allahumma barik lana fi baqiya lana minas Sya'ban, ya Allah engkau berkatilah kami pada hari-hari yang berbaki daripada bulan Sya'ban ni. Ya, dan balighna Ramadan, sampaikanlah usia kami biar kami dapat jumpa dengan bulan Ramadan. Minta dekat Allah. Sebab tak tentu lagi ni, walaupun tinggal 3-4 hari, mungkin boleh berlaku macam-macam. Kita minta pada Allah, kita nak jumpa bulan Ramadan. Baik, bila kita nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita kena pastikan niat kita tu betul. Ramai orang doa, saya nak jumpa bulan Ramadan. Tanya dia, mengapa kamu nak jumpa bulan Ramadan? Bulan Ramadan ni kalau bisnes maju, jual cendol habis, jual buah Melaka habis. Tak apalah, dia dah niat macam tu, kita tak boleh salahkan dia. Betul juga, rezeki kena dicari. Ya, tapi mari kita tengok apa Nabi ajar kita, apa niat yang perlu ada bila kita sambut Ramadan.
Sebelum sampai bulan Ramadan 2-3 hari ni, kita pastikan niat kita ikut macam mana Nabi ajar. Dia semua benda kena dengan niat. Kalau orang masuk satu perkara tak ada niat, tak ada tujuan, itu yang jadi tak bersungguh tu. Ya, tengok tak? Bila 1 Ramadan sampai 15 Ramadan penuh masjid sampai keluar. Sampai nazim masjid pencadang, kita kena sambung masjid kita ni. Baru 16 Ramadan tengok tak ada orang dah. Itu dah tak ada orang. Tak jadilah sambung masjid. Mengapa boleh surut begitu? Punca dia lah, ramai orang masuk bulan Ramadan dia tak ada niat. Ya, orang Ramadan dia Ramadan, tapi dia tak ada satu tujuan. Kalau orang buat sesuatu perkara ada tujuan, dia akan kuat dia. Ya, macam kita zaman muda-muda dulu kan, nakkan seorang tu, nakkan dia, suka dekat dia. Ya tu, tiba-tiba rumah dia, rumah orang yang kita suka tu ditimpa banjir. Rajin tak kita tolong agaknya? Rajin, betul tak? Ya, rumah Siti Mah tu kena banjir, masuk lumpur, ular sawah besar ada semua tu. Lalu pertolongan penyebita, siapa nak tolong bersihkan mangsa banjir ni? Kita akan pergi dulu. Sebab apa? Sebab kita tahu ada tujuan. Apa tujuan dia? Nak kasih timah tu. Ya. Orang kalau ada tujuan, dia akan jadi kuat. Begitu juga puasa ni. Supaya kita kuat dalam bulan Ramadan ni, niat kita kena bentuk daripada sekarang. Apa niat yang Nabi ajar pada kita? Pertama sekali, pasang niat. Aku nak jumpa Ramadan ni sebab nak pastikan bulan Ramadan ni dosa-dosa aku terampun. Pasang niat dah. Ya. Banyak dosa tak kita ni? Cara duduk tu pun dah tahu banyak dosa. Ya, cuba tengok cara saya duduk ni. Ini cara duduk orang banyak dosa ni. Ya tu. Semua banyak dosa lah kita ni. Ya. Jadi Ramadan ni peluang saya nak jumpa Ramadan, nak pastikan bila keluar saja Ramadan saya dah bersih. Macam mana bersihnya kain putih. Sebab itu Nabi ajar kita, ajar apa? Nabi bila masuk orang Ramadan, antara doa yang banyak dia baca apa dia? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang suka mengampunkan dosa orang. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Doa ini Nabi baca setiap kali bulan Ramadan, dia banyak baca doa ini. Sebab apa tu? Sebab dekat fikiran dia letakkan satu matlamat. Bulan Ramadan ni nak cari keampunan Allah. Bila kita ada niat ni tuan-tuan, kita akan jadi kuat. Datang semayang tu, tengok Pak Imam tu semayang 20 rakaat. Satu rakaat pula satu muka Quran. Menggeletar kita nak mengambilkan 20 rakaat. Tak kisah. Sebab apa? Saya niat nak bersihkan dosa saya. Bila kita dah ada niat tu, apa saja halangan Ramadan ni akan jadi mudah. Ya. Kalau kita tak ada niat gitu, imam panjang sikit, kita pun aku sumpah lah tak nak semayangkan masjid ni lagi. Kan? Jadi jangan, ya. Pasang niat elok-elok. Ramadan ni saya nak cari keampunan daripada Allah. Kawan ajak dia, jom kita pergi Qiyamul Lail, jom. Rajin kau. Saya nak cari keampunan Allah. Ni Ramadan tinggal berapa hari saja lagi ni, tinggal 3-4 hari, Syawal dah masuk. Tak tahu Allah Ta'ala dah ampunkan belum dosa saya ni. Saya nak cari keampunan Allah. Dia akan jadi kuat. Bila matlamat dia nak cari keampunan dari Allah. So kita amalkan doa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang maha pengampun lagi maha pemurah, ampunkan dosa kami. Kita pun cari jalan macam mana Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa kita. Gitu ya. Itu niat pertama yang Nabi ajar kita. Yang kedua, apa niat dia? Niat dia nak jadi orang yang paling kasih pada orang lain. Itu. Ni tengok cara duduk ni, cara duduk panglima semua ni, garang-garang semua ni, ya. Jadi kita bulan Ramadan ni nak ajar, aku nak jadi orang baik, ya. Ya, selalu bukan bulan Ramadan aku lempang orang tu, aku lempang orang ni. Ya, sampai bila aku nak jadi macam ni? Bulan Ramadan aku bermusuh dengan orang tu, bermusuh dengan orang ni. Sampai bila aku nak jadi macam ni? Kita niat, ya Allah, Ramadan ni ya Allah,
Aku nak latih diri aku jadi orang yang sayang kepada semua manusia, terutamanya pada orang Islam. Sebab itu dalam bulan Ramadan Nabi ajar kita apa dia? Nabi ajar kita supaya beri makan orang-orang yang berbuka puasa. Dan satu amalan yang diajar tu, sebab Nabi kata apa? Kalau kita bagi makan orang berbuka puasa, pahala orang berbuka puasa tu dapat kat kita, tak kurang walaupun sedikit. Sebab apa Nabi ajar gitu? Nak ajar kita ni supaya kasih pada teman-teman kita. Tak tengok orang yang buka puasa lapar, betul tak? Kering bibir-bibir ni, tiba-tiba akulah yang nak basahkan bibir dia dengan makanan, dengan minuman. Tengok kawan kita kempis perut dia, bila 18 Ramadan tu tali pinggang pun lubang tu terpaksa buat baru, betul tak? Nak kempis perut, lapar dia, akulah yang nak kenyangkan dia, aku nak bagi dia makan. Ya, bila masuk 20 Ramadan kita disuruh bayar, ya, zakat fitrah, walaupun sebenarnya di awal Ramadan dah boleh bayar dah. Mengapa bulan Ramadan ni kita disuruh bayar zakat fitrah? Sebab nak latih diri kita supaya kasih pada orang miskin, kasih kepada makhluk-makhluk Allah. Gitu. Jadi kita nak pastikan tuan-tuan, kali ini benar-benar Ramadan ini menjadikan kita ni orang yang baik, tak nak bermusuh dah dengan semua orang. Semua orang Islam semua saudara kita. Ya. Kalau kita tempat kita ni kurang budaya ajak buka puasa kat rumah. Kalau di tanah Arab budaya ni banyak, berebut-rebut, malam ni petang ni buka puasa rumah saya, petang ni rumah saya, dilatih begitu. Supaya apa? Sebab nak jadi orang yang kasih pada orang lain. Sebab dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok seolah-olah rasa kasih pada orang lain tu dah hilang lah. Ya, baru ni tengok yang berlaku dekat Semenyih tu. Ya, berlaku kat Semenyih, baru 3 minggu je berlaku kat Semenyih. Ya, kawan kita tu dia terlanggar seorang budak. Ya, lalu orang kampung pun tarik dia daripada kereta, ikat ramai-ramai, belasah sampai mati. Berlaku kat Semenyih je, tak jauh pun, kat sini je. Ya. Ini ikat orang pukul sampai mati ni, ini macam dekat Israel lah. Israel buat macam tu lah pada orang Islam. Kat tempat kita ni pun dah ada dah benda macam tu. Mungkin kita akan jadi salah seorang daripada mereka itu, kalau kita tak berhati-hati, kalau kita tak didik diri kita supaya jadi orang yang sayang kepada semua manusia. Nampak tak? Ya. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah ajar kita jadi orang yang suka cari perdamaian, suka beralah. Sebab kita nak jadi orang baik. Kan dia ajar pada kita, kalau orang ajak kita bertengkar, apa jawapan dia? Ini so'im, aku puasa lah. Dia ajak kita bertengkar, aku ni dah cakap berapa kali kan kau, Ana so'im, saya puasa ni. Tak, maaf ya, saya puasa. Walaupun yang dia cakap tu sakit hati kita, jawapan kita hanya, saya puasa hari ni, tak, maaf ya. Sebab apa tu? Sebab Nabi nak ajar kita bulan Ramadan ni putihkan hati, bersihkan hati, jadi orang yang kasih kepada sesama manusia yang lain. Itulah bulan Ramadan. Ya, tuan-tuan dan dikasih sekalian, niatnya banyaklah, tapi kita tengok apa yang Nabi ajar pada kita lah. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, niat yang paling besar ialah nak latih diri jadi hamba Allah. Ini niat paling besar. Perasan tak? Waktu-waktu yang lain kadang-kadang kita ni, betul ke aku ni hamba Allah? Azan berkumandang, ya, aku tak datang masjid. Azan berkumandang, aku sibuk dengan spana aku, sibuk dengan screwdriver aku. Azan berkumandang, aku sibuk dengan customer aku. Allah panggil ni, tapi aku tak datang. Kita dah rasa dah bahawa aku ni belum jadi hamba Allah lagi. Ni bulan Ramadan ni tuan-tuan, peluang untuk kita belajar untuk jadi hamba Allah yang benar-benar taat pada dia. Sebab itu ibadah Ramadan ni tuan-tuan, semua ibadah Ramadan mengajar kita untuk jadi hamba Allah. Berpuasa, tak pasal-pasal kita selalu pukul 10 makan roti canai, tapi Allah kata puasa, kita taat. Nak ajar kita supaya jadi hamba Allah. Ni musim sekarang ni musim panas. Hari ni sejuk sikit, besok mungkin panas. Ya, kering tekak-tekak kita, pahit tekak-tekak kita, tapi kita sanggup. Sebab apa? Nak ajar bahawa aku nak jadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah. Ya, Ramadan mengajar kita jadi hamba Allah.
Tengah-tengah buat kerja, azan berkumandang, tinggalkan kerja kita, pergilah masjid, semayanglah. Bulan Ramadan sebulan ni tuan-tuan, kita buat macam tu, supaya di hujung Ramadan kita benar-benar sudah jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita masuk berjumpa Ramadan kosong tanpa apa-apa tujuan. Jadi kalau kita ada tujuan macam ni, letakkan dekat minda kita, insya-Allah pegang dia. Walaupun 20 Ramadan kita masih kuat lagi. Sebab apa? Sebab kita ada niat nak cari pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak pasang niat elok-elok, masuk Ramadan macam orang lain jumpa Ramadan, 15 Ramadan kita dah habis dah. Hari tu yang 15 Ramadan lepas buka puasa terus tidur kat rumah, tak pergi tarawih, tak pergi apa. Ya. Jadi insya-Allah saya rasa masjid ini akan diimarahkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan qiyamul lailnya, dengan tarawihnya, ya, dengan buka puasa beramai-ramainya, ya. Tuan bayangkan masjid ni tuan-tuan, kalau tidak Ramadan pun sebelum Jumaat tuan-tuan telah dijamu. Macam mana bila Ramadan nanti, ya. Itu bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan untuk kita belajar bersedekah. Ajar untuk kita bersedekah sedikit, ya. Sebab Nabi, dalam hadis Nabi, sahabat beritahu Nabi kita bila semakin Ramadan menuju di akhir, semakin laju dia bersedekah. Makna Nabi nak ajar kita supaya kamu jadilah orang yang suka bersedekah, belajar di bulan Ramadan ni. Jadi makna bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita mengubah diri kita, ya, ubah diri kita, azam, niatkan awal-awal kita habis Ramadan kita nak jadi orang baik. Itu makna la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Ya, jadi saya rasa itu saja tazkirah kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya. InsyaAllah kita sambung pada khutbah sebentar nanti. Jadi tuan-tuan, seperti biasa, tuan-tuan dekat sini mana yang nak berjuang bersama saya di sekolah tahfiz saya, bolehlah nanti lepas solat hulur-hulurkan sedikit dalam tabung kat luar tu, untuk kita gunakan berbuka puasa untuk anak-anak tahfiz kita di sana. Mudah-mudahan derma tuan-tuan, infak tuan-tuan memberi kebaikan kepada tuan-tuan dunia dan akhirat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.